Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan yang lain akan membentangkan satu tajuk yang bermaksud penjajahan dekolonisasi. Pertama sekali, bagi saya kenalkan dia dan ahli kumpulan yang lain. Nama saya Muhammad Syamil bin Syarudin dan ahli kumpulan saya Nur Farisha binti Zulkifli, Nur Farhanim Syafinas binti Abdul Ghaffar, Hafizan bin Ajma'an, dan akhir sekali Zurul Maisarah binti Zulkifli. Saya harap pendedahan saya terhadap tajuk ini memberi fahaman kepada ustazah dan teman-teman yang lain. Dekolonisasi adalah proses untuk mendapatkan pembebasan tanah jajahan. Dekolonisasi juga muncul selepas berlakunya Perang Dunia Kedua, di mana pertubuhan bangsa-bangsa Melayu berpihak lain negara daripada penguasaan penjajah. Dari segi bahasa, dekolonisasi bermaksud bukan penjajah atau penjajahan. Dekolonisasi juga berkaitan dengan koloni dan kolonisasi. Koloni pula bererti tanah jajahan atau penjajahan. Manakala dari segi istilah, dekolonisasi berasal dari bahasa Inggeris iaitu decolonization. D bermaksud tidak dan colonization adalah penjajah. Ianya diambil oleh perkataan koloni iaitu membebaskan diri dari penjajah. Pertama sekali, saya akan pergi ke pandangan barat. Seperti mana yang anda tahu, pandangan barat kita terdapat pelbagai pandangan dan setiap pandangan itu adalah berbeza. Sebagai contoh, menurut seorang penyelidik yang bernama C. Jason dan Osterhammer, artikel yang dikeluarkan pada 2013, mereka berpendapat bahawa dekolonisasi merupakan proses di mana tanah jajahan barat di seberang laut bebas daripada negara penjajah. Proses yang peringkat-peringkat dan bukan secara kekerasan untuk beberapa bahagian tanah jajahan. Selain itu, menurut Mingsen pula, artikel yang dikeluarkan pada tahun 1980, proses dekolonisasi bertepatan dengan Perang Dingin antaranya Soviet Union dan Amerika Syarikat serta pembangunan awal Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Proses ini sering dipengaruhi oleh persaingan kuasa-kuasa lain dan mempunyai kesan terhadap evolusi dalam persaingan tersebut secara tidak langsung. Ia juga mengubah hubungan corak antarabangsa yang lebih mendalam. Fokus diberikan kepada negara-negara yang tinggi dengan sumber alam yang baik dan menjadikan negara lain kurang dalam bidang ekonomi seperti ini. Seterusnya, kita akan pergi kepada pandangan Islam pula. Pandangan Islam sangat berbeza dan sangat positif. Saya akan mengkaji beberapa pandangan ahli sarjana pemikir Islam seperti Daud, Syekh Hussein Alatas dan Ali Syariati, kerana mereka memutuskan bahawa dekolonisasi membawa suatu perubahan terhadap masyarakat yang kurang bernasib baik untuk menjedarkan bahawa mereka mempunyai hak dan mampu menuntut tanah mereka kembali secara sah, sumber ekonomi dan politik. Selain daripada itu, pandangan Islam berpendapat bahawa golongan cerdik pandai harus memainkan peranan dalam mendidik atau bersemangat dalam usaha menetapkan minda masyarakat ke arah yang lebih baik dan mampu berfikir secara bijak dalam dekolonisasi fikiran. Kerana pandangan Islam memaksudkan iaitu masyarakat masih bermain dalam fikiran mereka tentang dekolonisasi. Mereka walaupun sudah bebas, ada yang sudah bebas, mereka masih berfikiran yang mereka masih dijajah. Pandangan dari sudut Islam juga menegaskan bahawa dengan mempelajari ilmu falsafah dan peka terhadap isu semasa, mampu memberi gambaran menyeluruh impak pemikiran falsafah barat kepada pemirikan dan intelektual masyarakat timur. Akhir kalam, dekolonisasi pemikiran dan intelektual akan berlaku jika kemahiran berfikir secara falsafah dipergiat dan dibentuk dalam kalangan komuniti akademik, termasuk para pelajar, ahli akademik, khususnya di Institut Pengajian Tinggi. Faktor yang pertama antara penyebab berlakunya dekolonisasi adalah selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 dan 1945. British dan Perancis menerima kenyataan dan memberi kemerdekaan kepada koloni-koloni di Asia dan Afrika. Konflik Perang Dunia Kedua telah melibatkan sebahagian negara besar dunia yang membabitkan lebih 100 juta orang anggota tentera dari lebih 30 buah negara.
dan mengakibatkan kematian dalam sejarah manusia yang telah mengorbankan nyawa 55 juta orang di seluruh dunia. Pencetus dan sebab terjadinya Perang Dunia Kedua adalah antaranya Perjanjian Versailles yang berat sebelah, di mana perjanjian tersebut melibatkan syarat-syarat yang tidak memuaskan hati pemimpin dan rakyat Jerman. Antaranya ialah sebahagian wilayah besar dan semua jajahan taklukan Jerman akan diserahkan kepada pihak yang menang. Selain itu, sebab kemunculan Adolf Hitler. Selepas Perang Dunia Pertama, keadaan politik di Jerman mula tidak stabil. Jerman juga tidak berpuas hati terhadap layanan yang diberikan dan situasi tersebut memberi peluang kepada Adolf Hitler untuk mengukuhkan lagi kedudukan dan kuasanya di Jerman. Adolf Hitler membentuk Parti Sosialis Kebangsaan pemimpinnya dan menubuhkan kerajaan baru di Jerman pada tahun 1933. Faktor kedua terjadinya dekolonisasi adalah Perang Dingin. Ia digelar Perang Dingin kerana perang ini tidak melibatkan konflik bersenjata secara langsung. Perang Dingin berlaku kerana ideologi dan kefahaman politik yang berbeza. Ia adalah persaingan kuasa antara dua blok, iaitu blok kapitalis yang diketuai oleh Amerika Syarikat dan blok komunis yang diketuai oleh Soviet Union. Faktor ketiga adalah munculnya golongan terpelajar dalam masyarakat. Munculnya golongan cendekiawan ini akibat perkembangan dan peningkatan pendidikan. Tambahan pula, golongan-golongan terpelajar ini termasuk dalam kelompok golongan elit kerana bagi masyarakat yang dijajah, mempunyai pendidikan adalah kesempatan yang istimewa. Sebagai contoh, golongan terpelajar di Indonesia membentuk persatuan iaitu Organisasi Pergerakan Nasional. Melalui persatuan tersebut, mereka dapat melakukan gerakan untuk melawan penjajah yang boleh membawa Indonesia pada kemerdekaan. Justru itu, golongan yang terpelajar di dalam masyarakat memiliki peranan yang besar, iaitu menjadi pelapor bagi setiap pergerakan pembebasan tanah air, berjuang melawan penjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Antara negara yang pernah menghadapi dekolonisasi adalah seperti Burma, Filipina dan juga Hong Kong. Burma pernah dijajah oleh Jepun ketika Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 hingga 1945. Pada tahun 1942, Burma diduduki oleh Jepun dan kemudian diisytiharkan sebagai jajahan bebas pada tarikh 1 Ogos 1943. Namun, kerajaan Bamau telah tertipu dengan tuntutan kemerdekaan palsu oleh Jepun. Berikutan dengan kejadian itu, Presiden Bamau iaitu Aung San memulakan sebuah rundingan dengan pemimpin komunis yang membawa kepada pembentukan pertubuhan anti-fasis pada bulan Ogos 1944. Pada tanggal 4 Januari 1948, Burma mencapai kemerdekaan dari pemerintahan pihak Inggeris. Bagi negara Filipina pula, pembentukan Filipina terjadi dengan penjajahan Sepanyol yang bermula dengan ekspedisi Miguel Lopez dari Mexico pada 13 Februari 1565. Pemerintahan Sepanyol berakhir pada tahun 1898 apabila Sepanyol kalah dalam sebuah perang menentang Amerika Syarikat, dan ia juga menyebabkan Filipina dijadikan sebagai salah satu wilayah Amerika Syarikat. Pada tahun 1907, Dewan Undangan Filipina ditubuhkan menerusi pilihan raya di mana Amerika Syarikat menjanjikan kemerdekaan bagi Filipina. Pada tahun 1935, Commonwealth Filipina ditubuhkan sebagai langkah perantaraan 10 tahun sebelum kemerdekaan. Namun, ketika Perang Dunia Kedua pada tahun 1942, Jepun telah menduduki Filipina sehingga diusir pada tahun 1945 oleh Amerika Syarikat. Pada tahun 1946, Amerika Syarikat memberikan kebebasan kepada Filipina setelah perjanjian Manila 1946 dibuat.
bagi negara yang terakhir iaitu Hong Kong. Hong Kong ialah sebuah republik di China. Hong Kong pernah dijajah oleh United Kingdom pada tahun 1842 kerana dinasti Qing menyerahkan Hong Kong ke Empire British sehinggalah Perjanjian Nanjing telah menamatkan Perang Candu Pertama. Pada tahun 1941 hingga 1945, Hong Kong dipopulasi oleh Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Hong Kong dibebaskan oleh tentera Inggeris dan China, kemudiannya dikembalikan kepada pemerintah Inggeris pada akhir perang pada tahun 1945. Pada 1 Julai 1997, Hong Kong akhirnya dikembalikan kepada pemerintahan China. Peraturan tersebut juga dipanjangkan ke Undang-Undang Dasar Hong Kong. Namun, pada tahun 1983, wilayah tersebut diklasifikasikan kembali sebagai wilayah yang bergantung kepada British sehinggalah tahun 1997. Hong Kong diserahkan kembali kepada Republik Rakyat China oleh United Kingdom. Terdapat 3 kelebihan dekolonisasi, iaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat yang bersepadu. Berdasarkan Kamus Dewan, bersepadu bermaksud berjalinan antara pelbagai unsur ataupun mewujudkan kesatuan sosial. Dalam pada itu, memiliki perilaku insan yang bersepadu amatlah penting bagi menjaga keharmonian negara. Sebelum berlakunya dekolonisasi di Malaysia, penghijrahan masuk imigran Cina dan India berlaku secara mendadak ketika pemerintahan British yang telah membawa kepada perpisahan dan keretakan hubungan antara etnik. Setelah berlakunya dekolonisasi, pergaulan serta hubungan antara kaum dapat dilakukan tanpa berlakunya campur tangan atau kuasa luar ataupun dasar yang menghalang interaksi antara etnik. Hal ini mendorong kita pada usaha untuk memperbaiki hubungan antara etnik dan menjaga kesepaduan masyarakat. Kelebihan yang kedua ialah melahirkan masyarakat yang sejahtera, yang bermaksud aman, makmur, senang dan tenteram serta terpelihara daripada bencana. Insan yang sejahtera ialah insan yang sempurna dari segi jasmani, emosi, intelektual dan sosial antara masyarakat. Sewaktu berlakunya kolonisasi, kesejahteraan negara telah dihancurkan kerana pendidikan masyarakat di kawasan yang dijajah telah terganggu, menyebabkan kemerosotan dari segi jasmani, emosi, intelektual dan sosial masyarakat. Sebagai contoh, Jepun datang ke Tanah Melayu untuk mengambil hasil kekayaan semula jadi di Tanah Melayu. Hal ini dilakukan dengan meletakkan pengaruh dan kawalan kuasa terhadap masyarakat di situ yang telah membawa kepada pembunuhan dan penyiksaan terhadap masyarakat di situ, terutamanya kaum Cina. Oleh sebab itu, sewaktu berlakunya kolonisasi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera di kawasan jajahan menjadi lebih sukar kerana mereka lebih mementingkan keselamatan diri dan keluarga. Justeru itu, dekolonisasi memberi kebebasan kepada negara untuk membina pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera tanpa perlu menghiraukan keselamatan diri. Kelebihan yang ketiga ialah mewujudkan insan ekologi, iaitu di mana kecemerlangan individu tersebut dari segi empati, kehormatan terhadap alam sekitar, daya saing dan arif serta berilmu. Menurut Kamus Dewan, ekologikal bermaksud hubungan antara alam persekitaran dengan organisma hidup seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Ekologi pula berasal daripada ayat Yunani iaitu oikos yang bermaksud rumah atau habitat dan logos yang diambil dari perkataan logi yang bermaksud ilmu. Ekosistem dan habitat di kawasan jajahan dapat dipelihara setelah berlakunya dekolonisasi. Hal ini kerana ketika kolonisasi berlaku, kawasan habitat haiwan dan tumbuhan dimusnahkan untuk membangunkan kawasan perindustrian bagi pengambilan hasil bumi. Justeru itu, kemerosotan alam sekitar di kawasan jajahan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kerana wujudnya usaha untuk mempelajari serta mengembalikan semula keadaan habitat di kawasan tersebut seperti sedia kala sebelum berlakunya kolonisasi.
Maka, meningkatkan pengetahuan tentang alam sekitar dan fungsinya terhadap manusia amatlah penting bagi menjaga keharmonian antara alam sekitar dan organisma lain. Seterusnya, terdapat 3 keburukan dekolonisasi. Yang pertama iaitu pembangunan ekonomi. Proses pembinaan negara selepas kolonisasi merangkumi penciptaan simbol perpaduan seperti bendera, lagu kebangsaan, monumen kebangsaan serta bahasa rasmi. Berurusan dengan pendatang dari negara lain yang telah menetap sebelum dekolonisasi berlaku adalah perkara yang sangat sukar. Sebagai contoh, di Afrika Selatan, Presiden Mandela membenarkan orang Eropah dan pendatang lain tinggal di daerah itu dan membantu dalam pembangunan semula. Namun, kebanyakan negara Afrika yang lain, pendatang kulit putih terpaksa pulang dengan harta benda mereka. Keburukan yang kedua ialah perkembangan ekonomi. Negara-negara yang bebas diwajibkan untuk mewujudkan institusi kewangan bebas yang merangkumi bank, sistem cukai, bank pusat dan mata wang negara. Sebagai contoh, negara-negara di Afrika Barat masih mengekalkan hubungan kuat dengan pemerintah Perancis yang merupakan bekas penjajah mereka. Hal ini menyebabkan 14 buah negara di Afrika Barat berkongsi mata wang yang sama yang dijamin oleh Jabatan Kewangan Negara Perancis. Sebagai penjajah, dekolonisasi sedikit sebanyak mempengaruhi ekonomi mereka. Manakala sebagai negara yang dijajah, perkembangan ekonomi mereka terganggu kerana mereka mampu mencari tenaga kerja serta bahan mentah tanpa bantuan daripada bekas penjajah. Keburukan yang ketiga ialah sistem politik dan ekonomi. Setelah negara dibebaskan daripada penjajahan, negara tersebut perlu membentuk pemerintahan, perlembagaan, ketenteraan, sistem pendidikan, sistem pilihan raya dan institusi demokrasi yang lain. Cabaran dan harapan ini adalah bahawa terdapat beberapa negara kolonial memberikan sokongan aktif. Di samping itu, kebanyakan negara membangun di dunia ketiga turut serta dalam sistem ekonomi kapitalis dan perdagangan terbuka untuk merangsang pembangunan ekonomi domestik dan global. Poin saya yang pertama ialah pembentukan sistem politik dan ekonomi negara. Seperti mana yang anda tahu, politik dan ekonomi negara telah menjadi tunjang utama sesebuah negara daripada zaman dulu lagi. Politik menjadi tunjang utama kepada penjajah semasa kolonisasi dengan mengamalkan sistem empayar dan monarki bagi menguasai sistem politik yang sedia ada. Sistem itu tidak membenarkan rakyat bersuara sama sekali ataupun mengendalikan politik dengan secara sendiri. Hal ini jelas memaparkan bahawa apabila berakhirnya zaman kolonisasi, kebanyakan negara mampu berhidup kembali dengan sistem politik dengan cara yang baik, dengan cara tersendiri. Sebagai contoh, negara Thailand, Revolusi Siam pada tahun 1932 telah membawa perubahan besar kepada sistem pemerintahan. Sistem pentadbiran monarki diubah kepada pentadbiran berparlimen berperlembagaan. Nama Siam pula diubah kepada Thailand yang bermaksud bebas. Selain itu, kita cerita pasal politik, kita akan pergi kepada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi menjadi lebih baik setelah tamatnya zaman kolonisasi. Setelah berakhirnya zaman kolonisasi, negara yang bebas daripada ekonomi kapitalis, iaitu ekonomi yang mementingkan kekayaan oleh individu tanpa gangguan kerajaan dan berasaskan keuntungan. Kapitalis berasal daripada perkataan kapital yang bermaksud modal. Tanpa modal, kita takkan dapatkan jalankan apa-apa. Semua perniagaan dan semua jalan urusan jual beli memerlukan modal. Ianya telah memberi peluang besar kepada rakyat negara tersebut untuk melaksanakan sistem cukai negara, perindustrian dan pembaharuan mata wang segera. Kita akan pergi kepada implikasi yang kedua, iaitu sistem sosial. Dalam konteks sosial, isu yang berbangkit lepas kepada daya pemikiran yang diamalkan seperti pemikiran barat yang lebih terbuka kepada sesetengah perkara. Kita tahu that pemikiran barat adalah berbeza dengan pandangan Islam, pemikiran Islam. Pemikiran barat lebih terbuka, lebih cenderung kepada sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam Islam. Sebagai contoh, sifat kapitalis yang dipraktikkan ketika penjajahan memberi kesan yang buruk apabila terjadinya jurang di antara darjat sesama manusia yang lebih mementingkan orang kaya daripada orang miskin.
Hal ini menyebabkan hubungan sesama manusia itu menjadi renggang dan lebih buruk. Dan setiap benda yang berlaku, setiap benda yang terjadi akan cepat ditunding jari kepada orang miskin, kerana perbezaan darjat itu membawa kepada perkara-perkara tersebut. Oleh itu, wujud pencenggahan yang membawa kepada orang lebih kaya mampu melakukan apa saja tanpa halangan dan menjadi angkuh dan bongkak. Sifat-sifat ini amatlah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya tidak patut dipraktikan, terutamanya kepada umat Islam, kerana ia akan memecah belahkan umat dan masyarakat. Akhir sekali, perubahan sosial yang lebih positif ditunjukkan sesebuah negara apabila tamat zaman kolonisasi, setelah negara yang dijajah telah menetapkan undang-undang dan syarat serta syariah di negara masing-masing. Hal ini mewujudkan hubungan sosial yang baik di antara masyarakat dan mampu memberikan imej yang baik kepada negara. Kali kita akan pergi ke implikasi yang ketiga dan yang terakhir, iaitu pembangunan pendidikan negara. Dekolonisasi telah memberi ruang dan peluang kepada sistem pendidikan negara untuk membangun dan menukar struktur negara agar berlandaskan epistemologi Tuhan melalui pendekati Islamisasi ilmu dan integrasi ilmu. Sistem pendidikan ini jelas telah membawa perubahan kepada masyarakat yang lebih mementingkan akhlak dan perketi seseorang. Negara mampu melahirkan dan mendidik masyarakat yang betul ansur dan mempunyai daya minat yang tinggi untuk menimba ilmu. Sistem pendidikan barat juga tidak dinafikan memberi impak positif, tetapi ianya perlu ditapis kerana terdapat unsur-unsur yang memberikan pengejaran negatif. Sebagai seseorang yang punya ilmu, perlunya ada pemikiran jelas dalam menimba ilmu untuk membezakan yang baik dengan yang buruk. Oleh itu, pendidikan membawa kesan yang penting kepada sesebuah negara kerana negara yang mempunyai masyarakat yang berilmu mampu maju ke hadapan dengan lebih pantas dan mewujudkan suasana harmoni sesebuah negara. Dengan ini kita dapat lihat, setelah tamat zaman kolonisasi, kita mampu menimba ilmu dengan lebih baik dan mampu berfikir dengan lebih baik, dan seterusnya kita mampu melawan penjajahan yang berlaku sama ada di luar ataupun dalam minda kita. Perkara pertama dalam cabaran dekolonisasi ialah dari segi pembangunan negara, di mana selepas sebuah negara itu merdeka, pemerintahan, perlembagaan, ketenteraan, sistem pendidikan dan lain-lain perlu dibangunkan, dan semua ini memerlukan tenaga dan sumber yang banyak. Akan tetapi, setengah kuasa penjajah ini akan terus meninggalkan negara yang dijajah itu serta membawa pulang harta yang dipulut daripada negara tersebut, menyebabkan sebuah negara itu sukar untuk dipelihara dan dibangunkan. Kedua ialah perbalahan antara kaum. Proses pembangunan bangsa melibatkan perpaduan antara rakyat dalam negara tersebut. Mengukuhkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat semasa dekolonisasi adalah sangat rumit. Sebagai contoh, di Malaysia, rakyat berhak untuk membentuk agama mereka. Namun, terdapat segelintir yang memikirkan pada waktu perayaan, jika sesuatu agama itu menghias kawasan dengan tema perayaan mereka, ia dianggap sebagai propaganda untuk menarik penganut lain masuk ke agama mereka. Selain itu, pembangunan ekonomi. Negara yang merdeka akan menubuhkan institusi bebas seperti bank dan sistem cukai dan lain-lain. Pada penjajah, dekolonisasi memberikan kesan yang minimum ke atas ekonomi mereka. Mereka juga masih dapat memperoleh buruh serta bahan mentah dari bekas tanah jajahan mereka tanpa beban kewangan. Negara yang mengekalkan hubungan kuat dengan kerajaan yang pernah menjajah mereka seperti Afrika Barat sukar meningkatkan harga mata wang mereka kerana perbandingan dengan kuasa penjajah Perancis. Kemudian, cadangan untuk mendorong orang ramai mengenai idea dekolonisasi dalam sesebuah negara. Dalam hal pendidikan, sejarah ialah subjek yang penting dan untuk dipelajari oleh generasi-generasi muda. Ini kerana sejarah mengajar kita supaya lebih menghargai terhadap perjuangan negara serta kemerdekaan dan mengelakkan daripada sejarah penjajahan diulangi. Kedua ialah masyarakat. Semasa dekolonisasi adalah mewujudkan transformasi masyarakat dalam semangat nasionalisme yang saling bergabung. Setiap individu memainkan peranan penting dalam menjamin status keharmonian negara dan tidak mencetuskan hubungan yang saling bermusuhan antara rakyat. Ketiga ialah budaya. Malaysia ialah negara yang mempunyai pelbagai kaum dan etnik.
Setiap kaum mempunyai adat dan budaya yang sudah lama diperhatikan. Hendaklah kita sebagai rakyat yang saling menghormati dan memelihara tradisi etnik negara. Kesimpulannya, dekolonisasi merupakan sebuah proses yang secara holistik memberi impak positif kepada kebanyakan negara jajahan sama ada dari segi pentadbiran, ekonomi serta hubungan sesama masyarakat itu sendiri. Secara umumnya, dekolonisasi memainkan peranan yang penting untuk pembangunan sesebuah negara jajahan dan juga memberi iktibar kepada kita terhadap situasi yang telah berlaku. Dengan berlakunya dekolonisasi, kita dapat menghindari sikap dualisme dan juga gagasan Eurocentrisme yang diterapkan oleh kapitalis kepada tanah jajahan. Kebebasan sesebuah negara jajahan memberi peluang untuk negara membangun dari segi ekosistem, ekonomi, sosial, politik dan juga menghasilkan masyarakat yang epimastic humility, di mana mereka merendah diri untuk belajar perkara yang baru untuk membangunkan insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.